Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang. Kapsul Masa. Pada tanggal 16 November dalam tahun 2017, program Al-Islam Jamil telah diadakan di Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Lenggong, Perak. Program yang berlangsung selama 3 hari ini merupakan anjuran bersama Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan Institut Industri Mara, Jepun. Program yang menghimpunkan seramai 144 orang pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara dan Institut Industri Mara, Jepun ini sejajar dengan matlamat pihak kerajaan yang meletakkan harapan tinggi kepada generasi muda sebagai modal insan bagi meneruskan lagi kepimpinan negara pada masa depan. Penganjurannya bertujuan untuk menghimpunkan pelajar Kolej Kemahiran Tinggi Mara, Institut Industri Mara, Jepun dan IKIM dalam satu wacana ilmu bagi membangunkan modal insan berkonsepkan gerak kerja amal Islam dan kerohanian. Selain itu, program ini mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan tanggungjawab dalam hidup bermasyarakat yang melandaskan syariat Islam. Program yang menggabungkan modul-modul latihan yang praktikal ini sesuai dengan kehidupan seharian seorang belia yang dinamik, praktikal dan profesional. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pilihan yang terbaik bersama Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Ini adalah Aspirasi 10.1. Saya temankan anda edisi pagi Selasa ini, 7 November 2023 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah. Tadi dah pun bersama tim Warna Pagi yang sama-sama bawakan perkongsian ilmu bual bicara yang sangat bermanfaat, kan? Tapi jom, sekarang kita nak sambung lagi lah momentum ilmu ini dekat Radio IKIM. Ada banyak lagi perkongsian. Kejap lagi, rancangan syariah dan perundangan ada sama-sama. Kita boleh dengarkan. Kita belajar tentang perlembagaan. Apa lagi tentang undang-undang. Kita akan dengar sama-sama. Dan kita nak bawakan juga waktu ini kepada anda. Sama-samalah doakan kepada umat Islam yang berada di Palestin. Ya Allah, sedih kan bila tengok berita-berita yang menceritakan tentang rakyat Palestin. Saya rasa macam begitu sedih, rasa runtuh jiwa kita ini. Namun semangat kita untuk membantu rakyat Palestin tiada akhirnya. Teruskan berdoa, teruskan menyalur sumbangan kepada mana-mana agensi NGO yang berpihak untuk membantu keselamatan mereka, membantu dari sudut ubat-ubatan, bantuan makanan, macam-macam yang kita ada sekarang ni, kita berikan yang sebaik mungkin. Sebab umat Islam itu antara sesama Islam adalah semua saudaranya. Sama-sama kita bantu, okey? Doakan yang terbaik untuk Palestin. Jom kita berhibur, buka tirai dengan lagu Al-Quds Lana, dendangan dari Intim. Sama-sama dengarkan, okey? Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hayya 'alal falah. ينتظر صلاحا الله الله أشاوي السلام
لنا والقرص لنا والله بقوته معنا. الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. وجوه الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا. يا مسلم كبر متلقا ولتحمل في الزحف الكفنا. Andai kecundang di perang luka, kan berganti sejuta perwira. يا مسلم كبر متلقا ولتحمل في الزحف الكفنا. الأرض لنا والقرص لنا والله بقوته معنا. مساجدنا ومآذننا ومفاوزنا ومدائننا. Seruan bergema serata buana, jadikan munajat senjata utama. لا دمعا لا حزنا وأسا سيحي ودعناه الحزنا. Biarpun terpisah ribuan marhala, dekat di hati kerana mawadah. يا جند الإسلام سلمتم أنتم أحفاد محمدنا. Perjuangan ini mulia, keimanan adalah paksinya. لو أن أشاوس حطين شهدوا أفعال حجارتنا. Jangan seinci terlalai leka, musuh durjana mengatur rahsia. لارتجل صلاح وأعلنها، لارتجل صلاح وأعلنها. وكان غربانا لله تعالى. Al-Qusiri kita berdiri gagah bertahan maruah. Itulah dada digoncang dunia, bersama Allah pasti takkan rebah. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Bual bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan keadilan. Turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Hibah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang, dengan tujuan yang baik. Pencegahan keganasan terhadap wanita kan. Yang ini khusus kepada pencegahan dan penyelesaian konflik di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayuh berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah, kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566060625428 atau layari laman sesawang Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Assalamualaikum kepada para pendengar Radio IKIM. Ini Kapten anda sedang bercakap. Saya ingin mengalu-alukan semua pendengar di dalam pesawat IKIM 1992R, buku vaksinasi dari perspektif sains dan Islam akan tiba tidak lama lagi.
Buku ini menceritakan tentang penyakit berjangkit seperti polio, demam campak dan batuk kokol yang disebabkan oleh patogen boleh mengakibatkan berlakunya wabak penyakit. Juga sejarah-sejarah yang menunjukkan wabak penyakit tidak boleh dipandang ringan. Segera dapatkan bantuan kru dengan WhatsApp 011-5769-5400 untuk mendapatkan promosi percetakan sebanyak 35%. Sehingga itu, duduk tenang dan nikmati hari anda dengan tenang. Al-Quran Tagging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Tagging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 03-6275-4070 atau layari telagabiru.com.my. Tawaran khas untuk pelajar asnaf lepasan SPM. Yayasan Unity membuka peluang kepada pelajar lepasan SPM dari keluarga asnaf untuk melanjutkan pelajaran ke kolej swasta yang terbaik di peringkat diploma dengan tajaan Yayasan Unity. Tawaran ini terhad sehingga 17 November 2023 untuk 100 pelajar pertama yang memenuhi syarat kemasukan hanya 3 kredit. Untuk maklumat lanjut, hubungi segera 03-2779-6202, 03-2779-6202. Wari-wari saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan untuk sesi rancangan kita yang pertama. Di Selasa pagi ini, kita ada dengarkan lagi perkongsian rancangan syariah dan perundangan. Jom nak ajak anda tonton juga di Facebook, juga di YouTube. Like, comment, share, follow banyak-banyak. Untuk kita dapatkan lagi manfaatnya menerusi rancangan ini. Dan seperti biasa, kita nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu. Jadual kita pada kali ini bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, yang dah pun ada sama-sama dengan kita dekat sini di konti mengalu-ngalukan kehadiran Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafiq, apa khabar? Khabar baik. Kan sihat seadanya Datuk. Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan jadual Datuk, tapi dapat sama-sama kita bincang-bincangkan lagi kan Datuk perkongsian kita waktu ini. Dan tak lupa juga kepada sahabat-sahabat pendengar, mungkin ada yang dapat titipkan learning point. Sebab bila belajar undang-undang ni banyak perkara yang kita faham, yang kita tahu kan. Kadang-kadang bila ada yang kita nak refresh lagi, ingatkan lagi, dan inilah ruangan yang boleh sama-sama kita bawa. Okey, untuk kali ini kita nak bincang tentang isu agama kanak-kanak. Hak siapa? Okey, sebab baru-baru ni Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendedahkan bahawa anak-anak Loh Siong Hong yang diislamkan secara sepihak ataupun unilateral tidak mahu kekal dalam agama itu. Jadi boleh tak Datuk terangkan apa kedudukan sekiranya salah satu pihak pasangan bukan Islam yang mendaftarkan perkahwinannya di bawah Akta 164 memeluk agama Islam? Silakan Datuk. Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada para pendengar dan penonton Radio IKIM. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi Selasa ini. Cuma topik hari ini adalah topik yang tak dapat kita selesaikan. Kita mempunyai kepelbagaian agama dan masyarakat di Malaysia. Kerana itu adanya timbul perkahwinan campuran. Kan? Dan selalunya timbulnya apabila salah satu pihak dia memeluk Islam, kemudian mempunyai anak. Dan berlakulah apa yang dikenal pasti sebagai apa yang berlaku. Dan perbincangan kita pada pagi ini ialah lazimnya ialah kanak-kanak itu dia mengikut agama siapa. Dan di sini kita tengoklah kemelut selalunya perebutan antara kedua pihak, antara ibu dan bapa terhadap anak itu sendiri dan penjagaan anak itu. Dan dalam masa yang sama ialah penentuan agama kanak-kanak tersebut. Jadi dalam masyarakat yang berbilang kaum yang saya sebut tadi tu, isunya timbul ialah apabila perkahwinan pada asalnya. Mereka pada asalnya itu, mereka pasangan ni bukan Islam.
Mereka berkahwin mengikut Akta 164 iaitu Akta memperbarui undang-undang iaitu perkahwinan dan perceraian 1976. Jadi mereka kahwin dengan apa dipanggil sebagai undang-undang sivil lah. Dalam perkahwinan tersebut mereka ada anak. Kemudian salah seorang daripada mereka itu memeluk Islam. Dan lazimnya yang banyak kita tengok kes ni ialah pihak suami iaitu bapa atau lelaki itu yang masuk Islam dan yang wanita ataupun emak ini ataupun isteri ni tidak memeluk Islam. Ni banyak kes tu yang timbul tu begitulah. Jadi bila timbul masalah ini, di mana platform kita nak selesai masalah ni? Di mahkamah syariah ke di mahkamah sivil? Ini yang berlaku masalah yang timbul kita. Kalau kita tengok sebelumnya adanya pindaan pada tahun 2017 terhadap Akta 164 ini. Pihak yang tidak memeluk Islam itu selagi dia tidak memfailkan petisyen perceraian dia di mahkamah sivil, jadi perkahwinan itu dianggap seperti kekal. Ini cerita sebelum 2017 sebab kita ada pindaan Akta 164 ni pada 2017. Jadi pihak yang Islam ni dia walaupun dia dah pergi kepada mahkamah syariah, dia telah mendapat perisytiharan yang dia lagi bukan suami kepada si A dan sebagainya, tapi perkahwinan itu di sisi undang-undang sivil seolah-olah masih lagi wujud. Kerana pihak yang tak masuk Islam tu kalau dia tak pergi filekan petition tersebut, maka dia masih lagi dianggap sebagai suami isteri dan mereka itu tidak dianggap bercerai. Dan ini menimbulkan banyak masalah. Masalahnya ialah siapa yang akan menentukan dari sudut hak penjagaan tu. Jadi dia pergi, yang masuk Islam pergi pada mahkamah syariah minta hak penjagaan anak. Kemudian dia kata anak pun dah masuk Islam dan sebagainya. Dia telah membuat keputusan iaitu mengislamkan anak dia melalui undang-undang di bawah peruntukan undang-undang pentadbiran agama Islam negeri tersebut. Kemudian pihak yang bukan Islam ni, yang dalam kes inilah yang disebut dalam kes hari ini, iaitu yang berkenaan dengan kes Loh Siu Hong dah. Contohnya ini yang sedang berlaku, dah tak habis lagi kes ni. Dia ni masih lagi bukan Islam. Kemudian dia kata, macam mana awak boleh Islam ke anak saya tanpa memohon kebenaran dari saya? Saya maknya. Inilah isu. Polemik ni berlaku kerana kita ada dua sistem. Kita ada mahkamah syariah, kita ada mahkamah sivil. Kes ini sebab dia berdaftar dengan sivil. Tapi bila bercerai, dia ada masalah sebab tidak ada penyelesaian dalam satu mahkamah. Macam mana kita nak selesai dua mahkamah? Ini yang menjadi isu. Kerana itu kalau kita tengok dalam bidang kuasa antara mahkamah syariah dan mahkamah sivil ni, dari aspek pertindihan, dia panggil conflict of laws. Ini berlaku walaupun kita ada pindaan perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1988 yang memberi kuasa eksklusif sepenuhnya berkenaan dengan Islam kepada mahkamah syariah. Tetapi apabila melibatkan pasangan yang berkahwin secara sivil dan kemudiannya salah satunya memeluk Islam, pertindihan bidang kuasa ini tidak dapat diselesaikan. Sehingga hari ini kita menghadapi isu ini. So kalau dalam kes terbaru inilah yang saya boleh berkongsi dengan Syafiq dan para pendengar dan penonton sekalian, dan masih hangat dalam seminggu dua ini, iaitu pasangan yang bernama Loh Siu Hong dan juga Nagaswaran Muniandi. Kedua-duanya berkahwin mengikut undang-undang sivil. Kemudian Nagaswaran memeluk Islam dan menggunakan nama Muhammad Nagaswaran Muniandi dan mengislamkan 3 anak mereka, iaitu yang kembar perempuan berusia 15 tahun dan seorang lelaki berusia 11 tahun tanpa kebenaran Loh, iaitu isteri, bekas isterinya ataupun mak tu. Namun begitu, hak penjagaan 2 anak tersebut adalah diberikan kepada ibu kandung iaitu Loh. Ini dia dapat hak penjagaan kanak-kanak ini daripada mahkamah sivil. Isunya apabila Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak
permohonan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, iaitu MAIPS, untuk memberikan pendidikan asas Islam kepada 3 kanak-kanak mu'alaf yang diletakkan di bawah jagaan Luh selepas mahkamah mendapati permohonan MAIPS tidak mempunyai merit. So dalam sesi temu bual yang dilakukan, kanak-kanak terbabit juga yang kini sudah mumayyiz menyatakan mereka nak tinggal bersama ibu dan tidak berminat untuk kekal sebagai penganut agama Islam. Macam mana tu? Macam mana tu? Dia buat agama tu. Kan? Kerana itu, dalam undang-undang kita, selagi seseorang kanak-kanak itu dia belum mencapai umur majoriti, iaitu 18 tahun. Jadi anak itu ditentukan oleh ibu ayah dia. Ibu bapa. Ini ada isu ni, nanti kita akan bincang. Ibu ayah dia ke ataupun ibu atau ayah? Ibu bapa ataupun ibu atau bapa atau penjaga je. Ini masalah interpretasi dari sudut undang-undang. Jadi kalau mereka sudah mencapai umur 18 tahun, maka mereka mempunyai hak penentuan tersebut. Kalau tidak, balik kepada ibu ayah ataupun penjaga ibu ataupun bapa dan ataupun penjaga. Jadi Syafiq, para pendengar dan penonton Radio IKIM, berbalik kepada persoalan apakah kedudukannya sekiranya salah satu pihak pasangan bukan Islam yang mendaftarkan perkahwinannya di bawah Akta 164 memeluk agama Islam. Jadi kalau kita tengok Seksyen 46 kurungan 1 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan sebagai contoh tahun 84 dan enakmen negeri-negeri lain, ia memperuntukkan pemelukan Islam oleh salah seorang pasangan bukan Islam secara tersendirinya tidak menyebabkan perkahwinan itu terbubar kecuali disahkan oleh Mahkamah Sivil. Jadi itu peruntukan Seksyen 40.1 ni di semua negeri ada. Jadi peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa Mahkamah Syariah mempunyai kuasa prerogatif dalam membuat pengesahan perceraian ke atas sesuatu pasangan. Tapi masalah timbul dalam kes pemelukan Islam oleh salah satu pihak yang perkahwinannya didaftarkan di bawah 164, iaitu Akta 164, pengesahan perceraian oleh Mahkamah Syariah yang dibawa oleh orang yang telah masuk Islam, dalam hal ini si suami lah ataupun si bapa, tidak diiktiraf oleh Mahkamah Sivil dan tidak mempunyai kesan terhadap perkahwinan tersebut, memandangkan pihak yang satu lagi bukan beragama Islam. Jadi dalam hal ini, kalau kita tengoklah, ini cerita sebelum 2017. Akta 164 ni memperuntukkan pemelukan Islam sebagai sebab untuk pembubaran perkahwinan di bawah Seksyen 51. Disebut apabila salah seorang kepada perkahwinan itu memeluk agama Islam, pihak yang satu lagi yang tidak memeluk agama Islam boleh memohon petisyen perceraian dengan syarat tiada petisyen boleh dibuat di bawah seksyen ini sebelum tempoh 3 bulan tamat dari tarikh pemelukan tersebut. Jadi peruntukan dalam seksyen 51 Akta 164 ini mengundang beberapa masalah. Di antaranya, peruntukan ini tidak terpakai ke atas pihak yang beragama Islam. Betul. Dan seksyen 51 ini hanya memberi hak kepada pihak yang bukan beragama Islam sahaja memfailkan petisyen perceraian di mahkamah. Pihak yang telah memeluk Islam tidak boleh memfailkan petisyen perceraian di bawah seksyen 52 Akta 164 itu, iaitu Akta Memberi Perkahwinan, iaitu Perkahwinan dan Perceraian 1976. Kerana ia tak boleh pergi pada Mahkamah Sivil. Betul. Jadi macam mana kita nak selesai ini? Jadi melihat kepada fakta dalam peruntukan seksyen 51 yang menganggap pemelukan Islam sebagai punca perceraian dan melihat kepada peruntukan seksyen 3 Akta 164 itu, mustahil untuk melihat pada peruntukan lain dalam 164 sebagai asas perceraian kerana hanya terpakai kepada pihak yang bukan beragama Islam. Justru dilihat kepada seksyen 51 Akta 164 itu perlu dipindah supaya dia memberi hak kepada salah satu pihak untuk memohon petisyen perceraian apabila salah satu pasangan memeluk agama Islam. Dan perkara ini saya kira semasa saya belajar dulu pun telah
dibincangkan, telah diwacanakan, telah diseminarkan almarhum Prof. Ahmad Ibrahim. Kalau kita tengok sepanjang 4 dekad yang lalu telah mencadangkan pindaan kepada Seksyen 151, Seksyen 51 Akta 164 dan Seksyen 46(1) Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 bagi mengelakkan masalah ini. Dan alhamdulillah Seksyen ini dipindah pada tahun 2017 iaitu Seksyen 51. Cuma saya kurang pasti Seksyen 46(1) bagi wilayah persekutuan di bawah Akta Undang-Undang Keluarga Islam dan juga bagi negeri-negeri sudah dipindah belum, saya kurang pasti. Itu senario dia, Syafiq, apabila berlakunya perkahwinan di dalam Undang-Undang Sivil, kemudian salah satu memeluk Islam, maka dia menghadapi masalah dalam aspek dia nak bercerai. Penentuan agamanya di mana, anaknya di mana. Ini menjadi konflik yang tidak berkesudahan sehingga hari ini. Ya, kan itu berkaitan dengan hak, keadilan maupun bagaimana syariat yang ditetapkan, tambah-tambah lagi melibatkan agama Islam, dan di situ sangat penting dalam penilaian dan juga penetapan statusnya di situ. Masya-Allah. Baik, kita akan bincang dengan lebih lanjut selepas ni sebab pada tahun 2017 rang undang-undang RUU Akta 164 telah pun diluluskan di Parlimen berkenaan Seksyen 51. Okey, nanti kita nak dapatkan kefahaman di situ sedikit tentang RUU Akta 164 itu. Dan kita akan dengarkan sebentar lagi untuk perkongsian selanjutnya. Kita nak berehat seketika, Datuk, dan juga rakan pendengar kekal juga berada dalam platform online kita. Teruskan like, komen, share. Kalau ada soalan, pertanyaan, boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Juga boleh letakkan pertanyaan anda, pandangan anda di bahagian ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM Live. Okey, rehat seketika, kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Jangan tangguh kerja kerana itu akan menambahkan jumlah kerja yang anda kena buat dan risiko untuk anda lupa itu tinggi. Nanti mulalah anda stres tahap tinggi. Apa kata anda senaraikan semua kerja yang anda kena buat dan pilihlah kerja yang paling penting untuk dibuat dahulu. Barulah anda mampu mengukir senyuman walaupun fail anda bertimbun di atas meja. Pesanan khidmat awam ini daripada saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur, Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Syariah dan Perundangan. Jom tonton sekarang sebab juga kita serang langsung di YouTube, di Facebook Live IKIM. Boleh sama-sama dapatkan perkongsian itu terus sahaja ke telefon pintar anda. Okay? Kita boleh sama-sama tengok ruangan situasi dalam konti ni sebab kita nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu kita dengan tetamu iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jadi anda juga boleh hantarkan soalan menerusi ke talian WhatsApp konti 0112900404 maupun pandangan anda, insya-Allah kita boleh sama-sama bawakan dari sudut ilmu, ilmiah kita, perbincangan yang penuh manfaat. Letakkan di bahagian ruangan komen. Kita bincang pada kali ini pertemuan kita iaitu berkaitan dengan agama kanak-kanak. Hak siapa? Okay. Dan tadi sebelum berehat, kita ada sebut, kita nak faham tentang rang undang-undang RUU Akta 164 yang telah pun diluluskan di Parlimen berkenaan Seksyen 51 pada tahun 2017. Jadi Datuk, boleh tak huraikan untuk kita nak faham sama-sama, belajar di situ? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Syafiq, para pendengar dan penonton Radio IKIM sekalian. Jadi seperti mana yang di segmen yang awal tadi, kita bincang bahawa isunya ialah isu kerana Seksyen 51 di bawah Akta 164 itu memberi masalah kepada pihak yang memeluk Islam. Bahawa pihak yang masih tidak memeluk Islam, kalau dia tak filekan kes perceraian itu di Mahkamah Sivil, maka perkahwinan itu kekal walaupun pihak yang beragama Islam telah berbuat demikian di Mahkamah Syariah. Selain itu, pindaan telah dibuat di bawah perkara Seksyen 51 Akta 164 ini pada tahun 2017 bagi memberi hak kepada salah satu pihak untuk memohon petisyen perceraian apabila salah satu pasangan memeluk agama Islam. Dan petisyen ini buat di mana? Mahkamah Sivil ke Mahkamah Syariah? Mahkamah Sivil. Mahkamah Sivil, walaupun pihak itu telah memeluk Islam. Sebab dia pergi kepada asal tu. Perkahwinan asal tu di sivil. Di muka undang-undang sivil. Asal. Jadi bila berlaku pemelukan Islam dan bercerai disebabkan salah seorang tu tak memeluk Islam, macam mana nak pergi mahkamah nak pergi mahkamah syariah? Sebab ada pihak bukan Islam. Maka dalam hal ini di bawah pindaan 51 ini diminta pergi ke mahkamah sivil. Maknanya kedua-dua pihak lah. Yang Islam, yang bukan Islam pergi ke mahkamah sivil untuk menyelesaikan dia punya kes, iaitu perceraian tersebut lah. Perjalanan pindaan ini kalau kita tengoklah agak panjang, tapi saya tak tahu ada masa, saya nak cuba ringkaskan. Pada 21 November 2016, rang undang-undang ataupun kita panggil sebagai RUU 164 ini telah dibentangkan oleh Dewan Rakyat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkenaan dengan undang-undang. Pada masa itu Datuk Seri Azalina Osman Said. Sekarang pun dia juga, portfolio sekarang ni pun dia juga. Sebagai bacaan pertama dan bacaan buat kali kedua pada persidangan Dewan Rakyat berikutnya pada bulan April 2017. Jadi rang undang-undang bagi pindaan Akta 164 ini merupakan pendekatan yang telah diambil oleh kerajaan dalam menangani kemelut isu penukaran agama kepada Islam oleh salah seorang pasangan yang berkahwin mengikut undang-undang sivil. Tapi kalau kita tengok perjalanan rang undang-undang ni di bawah Akta 164 ini, dia melalui beberapa polemik. It's not a smooth journey. Perjalanannya tidak mudah dan tidak licin. Timbulnya banyak polemik berkaitan dengan pindaan ini. Bacaan kali kedua rang undang-undang tersebut ditangguhkan sekali lagi pada 6 April 2017 kerana diserahkan balik kepada Peguam Negara untuk membuat penelitian semula, termasuk mendapat maklum balas dari ahli-ahli politik, badan-badan kerajaan dan pakar-pakar agama. Kerana dalam pindaan pada 2016 pada asalnya, kemudian dibuat pada tahun 2017, asalnya undang-undang tu 2016. Tapi diluluskan pada 2017, dia memuatkan pada klausul 7, iaitu seksyen baru berkenaan seksyen 88A. Mengenai status kepada anak salah seorang ibu bapaknya memeluk Islam. Dalam subsection ini, iaitu 88A, menyatakan bahawa anak tersebut
hendaklah kekal dengan agama asal sebelum penukaran agama berlaku, melainkan kedua-dua ibu bapa bersetuju dengan penukaran agama anak tersebut serta dengan persetujuannya jika dia berumur 18 tahun. Jadi di sini jadi isu ni, Seksyen 88 ni, Seksyen 88 ni menjadi isu. Sebab dia kata ikut agama asal. Perkahwinan tu kalau dalam masa kahwin sivil maknanya dia bukan Islam lah. Jadi masalah ni. Di sini ada bantahan dan macam-macam lah. Dalam hal ini saya tak boleh pergi detail kerana masa tidak memungkinkan saya untuk menceritakan lebih panjang. Tapi apa yang penting di sini ialah cadangan pindaan Seksyen 51 dalam Akta 164 ini pada masa itu melihat kepada isu-isu yang berbangkit dari perceraian yang perkahwinannya didaftarkan di bawah Akta 164 hendaklah diselesaikan di Mahkamah Sivil terlebih dahulu. Jadi kena selesai di Mahkamah Sivil dan tuntutan hak jagaan anak supaya ia dapat terpelihara dan terjamin. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, dapat menyelesaikan isu perkahwinan mengikut Akta 164 dengan memberi peluang kepada kedua ibu bapa untuk menyelesaikan perkahwinan mereka di Mahkamah Sivil. Sebab tak boleh nak selesai di dua-dua mahkamah, mesti ada satu mahkamah. Kerana apa? Nanti saya akan maklumkan di hujung kita punya perbincangan ini. Sebab kita tidak ada satu mahkamah keluarga yang mempunyai campuran antara dua bidang kuasa. Untuk orang Islam, mahkamah syariah. Untuk bukan orang Islam, di mahkamah sivil. Jadi kalau kita ada satu mahkamah keluarga yang mempunyai kombinasi dalam kedua-dua ini, mungkin boleh. Yang ketiga, pertindahan bidang kuasa antara mahkamah sivil dan mahkamah syariah serta pertindahan peruntukan undang-undang yang sedia ada dapat diselesaikan. Jadi dalam hal semangat ini, kerajaan pada masa itu telah membawa usul ini dan alhamdulillah ianya telah diluluskan pada 9 Ogos 2017 dan Dewan Negara pada 21 Ogos 2017. Secara umumnya, rang undang-undang ini mencadangkan bahawa hak untuk memfailkan petisyen perceraian haruslah diberikan kepada pasangan yang telah menukar agama di bawah subsection 51(1) Akta 164. Jadi, dalam hal ini, dia memberi penyelesaian di mana pihak yang memeluk Islam, walaupun pihak yang masih tak Islam, dia tak file petition perceraian di Mahkamah Sivil, pihak yang memeluk Islam boleh berbuat demikian tanpa tindakan oleh pihak yang belum beragama Islam. Okey. Dalam hal ini kita melihat bahawa ia dapat menyelesaikan satu konflik dalam aspek perbezaan agama disebabkan selepasnya perkahwinan dan dalam hal ini dapat meredakan masalah-masalah yang timbul akibat daripada perbezaan agama selepas perkahwinan yang dibuat di bawah undang-undang sivil. Baik, itu dia kan jelas macam mana rang undang-undang RUU Akta 164 itu diluluskan di Parlimen berkaitan juga dengan Seksyen 51. Kita faham dan tahu bagaimana pecahannya. Baik, kita nak rehat seketika dan kembali selepas ni kita nak kenal dan juga belajar lagi bagaimana ada satu isu yang berlaku melalui kes Indira Gandhi. Nanti kita belajar di situ bagaimana kesan pindaan Akta 164 terhadap pihak yang memeluk agama Islam. Nanti kita akan dapatkan pencerahan di situ, insyaAllah. Kita rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Marilah kita jadi seperti orang soleh zaman lampau saat mereka rasa bahawa mereka melakukan ketaatan kepada Allah, maka yang menyebabkan mereka boleh melakukan ketaatan itu bukanlah kerana mereka sepenuhnya menginginkan ketaatan itu, tetapi Allah yang memberikan taufik kepada hamba itu. Dan kita sangat takut apabila kita sering lakukan kebaikan, ada ketaatan yang kita lakukan, maka kita rasa kita yang kuat, kita yang mahu, kita yang pandai, kita yang pilih. Sehingga kita lupa bahawa setiap ketaatan, di balik ketaatan itu adanya taufik, kurnia yang tertinggi dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah setiap kali mereka melakukan ketaatan, di hujung itu adalah tangisan kerana mereka menangis kerana terlalu bersyukur pada Allah, kerana Allah berikan mereka kurnia yang tertinggi.
Tetapi manusia perlukan taufik dari Allah. Tanpa taufik dari Allah, kebaikan yang kita nak hanya tinggal dalam angan-angan semata-mata. Ia kan disebut oleh Nabi SAW tentang wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. Manusia yang nak buat baik tetapi semuanya itu tinggal dalam catatan angan-angan. Tak ada satu pun yang membumi jadi tindakan. Kenapa? Sebab tak dapat taufik dari Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. Dengar Radio IKIM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Syukur kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1. Saya Syafiq Saleh, temankan anda dan sekarang kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Kita juga bersara langsung di YouTube juga di Facebook Live IKIM. Boleh sama-sama sertai kita di situ. Like, comment, share, follow rapat-rapat untuk dapatkan lagi perkongsian yang bermanfaat ini. Okay? Kita nak bincang dalam tajuk kita, agama kanak-kanak, hak siapa? Sedang bersama kita iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, dan kita nak sambung lagi bincang kita ini, Datuk. Okey, tadi ada disebutkan berkaitan dengan pada tahun 2018 Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa persetujuan kedua-dua ibu bapa diperlukan bagi penentuan agama kanak-kanak melalui kes Indira Gandhi. Okey, persoalannya, apa kesan pindaan Akta 164 terhadap pihak yang memeluk agama Islam pula? Silakan, Datuk. Okey, baik, terima kasih Syafiq, para pendengar dan penonton Radio IKIM. Pada 29 Januari 2018, sejarah perundangan Malaysia menyaksikan 5 hakim Mahkamah Persekutuan dalam kes Indira Gandhi, dalam hal ini secara sebulat suara, memutuskan bahawa dalam menentukan agama kanak-kanak iaitu bawah umur 18 tahun, persetujuan kedua ibu dan bapa mestilah terlebih dahulu diperolehi. Kalau persetujuan itu hanya salah satu pihak, maka penentuan ataupun apa dipanggil pemelukan Islam kanak-kanak bawah umur itu dianggap tidak sah. Okey. Kerana itu kalau kita melihat sedikit latar belakang kes Indira Gandhi lawan Padmanabhan pada masa itu, mereka ni ada 3 orang anak. Sekarang ni mungkin dah besar. Pada masa itu ada 12 tahun, ada 11 tahun dan sebagainya. Ada yang satu tu 11 tahun dan 11 bulan. Dalam hal ini, mereka ni berkahwin secara sivil. Pada 11 Mac 2009, suami itu Padmanabhan telah memeluk Islam dan menggunakan nama Muhammad Ridwan. Berikutan perislamannya pada 8 April 2009, Muhammad Ridwan telah mendapat hak penjagaan anak melalui arahan interim ex parte terhadap ketiga-tiga anak di bawah umur tersebut.
Kemudian beliau telah mendapat hak jagaan anak secara tetap melalui arahan Mahkamah Syariah Ipoh pada 29 September 2009. Dan Indra Gandhi pula memfailkan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Ipoh bagi membatalkan CJ Pemulukan Islam yang telah dikeluarkan kepada anak-anaknya merujuk kepada perkara 12.4 baca bersama perkara 8/2 Perlembagaan Persekutuan. Dan pada 25 Julai 2013, Pesuruhjaya Kehakiman membenarkan permohonan isteri dan mengenepikan CJ Pemulukan Islam tersebut. Muhammad Ridwan, yang nama asalnya Patman Naden itu, membuat rayuan terhadap keputusan tersebut dan dengan keputusan majoriti 2-1, Mahkamah Rayuan membenarkan Ridwan dengan mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi Sivil. Jadi Indra Gandhi buat rayuan ke Mahkamah Persekutuan dengan mengemukakan 3 persoalan. Yang pertama, sama ada Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa mengikut Akta Mahkamah Kehakiman 1964 untuk membuat semakan ke atas tindakan pendaftar mu'alaf seperti yang terkandung dalam Iknan Pentadbiran Agama Islam Perak 2004. Ini kes ni, pemulukan Islam ni berlaku di Perak ya. Yang kedua, sama ada seseorang anak di perkahwinan yang didaftarkan di bawah Akta 164 yang belum mencapai umur 18 tahun mesti memenuhi kehendak Seksyen 96-1 dan 106-B Iknan Pentadbiran Agama Islam Perak 2004 di hadapan pendaftar mu'alaf ataupun wakil dia bagi mendaftar kemasukan Islam anaknya. Dan yang ketiga, sama ada persetujuan kedua-dua ibu bapa diperlukan sebelum CJ Pemulukan Islam dikeluarkan untuk anak tersebut. Cuma dalam kes Indra Gandhi ada satu isu besar juga yang dibincangkan, iaitu tentang doktrin, iaitu basic structure doctrine. Tapi saya tidak akan mengulas tersebut. Tapi di bawah perkara pertama yang dikemukakan tu ada kaitan dengan doktrin inilah, iaitu basic structure doctrine ni. Bagi menjawab 3 persoalan ini yang dibawa di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa mengikut Akta Mahkamah Kehakiman 1964 untuk membuat semakan ke atas tindakan pendaftar mu'alaf seperti yang dianugerahkan dalam perkara 1211A dengan berperanan sebagai semak dan imbang. Jadi ada orang argue, kata dah ada 1211A, kenapa pula Mahkamah Sivil iaitu Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa, tapi Mahkamah Persekutuan dalam kes ini dia kata no, kita mempunyai kuasa di bawah Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Kemudian bahawa pendaftar mu'alaf tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan CJ Pemulukan Islam anak-anak kerana tidak memenuhi kehendak Seksyen 96-1 dan 106-B Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Perak 2004. Apa dia tak ikut prosedur dia? Prosedur dia kata kanak-kanak itu tidak mengucap 2 kalimah syahadah dan mengikut prosedur pemulukan agama Islam. Dia ada orang bangkit, ni budak 11 bulan macam mana anak mengucap kan? Ada isu lah, isu yang berbangkit dah. Tapi dalam masa yang sama dia kata prosedur tak ikut. Dan yang ketiga, bahawa persetujuan kedua ibu bapa penjaga diperlukan bagi menentukan agama kanak-kanak tersebut. Di bawah 18 tahun mengikut perkara 12.4 dengan merujuk kepada takrifan di bawah jadual ke-11 Seksyen 5 dan 11 Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961. Jadi Mahkamah Persekutuan dia tolak hujah peguam responden yang kata ada kes susitio yang mana maksud parent, kalau kita tengok di bawah perkara 12 di bawah perkara 12.4 for the purpose of clause 3 iaitu berkenaan dengan no person shall be required to receive instruction in or to take part in any ceremony or act of worship of religion other than his own. Dia kata the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian. So di sini parent ni dia maksud dia singular, dia seorang parent. Kalau dalam bahasa Melayu ibu bapa ataupun penjaga sini guardian. Jadi dalam pendekatan Mahkamah Persekutuan dalam mentakrifkan parent dalam kes Indra Gandhi, dia tidak ambil pendekatan kes Subasi ini. Bagi mereka takrifan di bawah perkara 160 perlembagaan, parent juga bermaksud
plural, iaitu parents. So dalam perlembagaan kata anything singular, it also means plural dalam hal ini. Maka pendekatan kes subasya ini tidak dipakai dalam kes indra. Jadi adalah beberapa isu dari sudut perundangan Islam. Agama kanak-kanak bawah umur ni ikut siapa? Ada perbahasan di antara ulama, tapi secara umumnya kalau kedua-dua ibu bapa tu masuk Islam, maka kanak-kanak itu secara automatik adalah mengikut Islam. Tapi kalau salah seorang tu masuk Islam, agama itu pada pandangan majoriti mazhab seperti mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali adalah mengikut pihak yang memeluk agama Islam. Tak kira mak ke ayah ke, salah satu masuk Islam, mengikut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, dia ikut pihak yang masuk Islam. Walau bagaimanapun mazhab Maliki, agama seseorang kanak-kanak adalah mengikut bapaknya, sekiranya bapak yang memeluk agama Islam. Ini isu yang timbul lah. Cuma dalam aspek perundangan Islam di Malaysia, kalau kita tengok keputusan muzakarah pada masa itu disebut sebagai Jawatankuasa Fatwa MKN, tapi sekarang dipanggil Muzakarah Fatwa pada tahun 2009 yang kali ke-87 pada 25 Jun 2009 memutuskan bahawa apabila salah seorang ibu atau bapa memeluk Islam, agama kanak-kanak di bawah umur adalah mengikut Islam dan hak penjagaan kanak-kanak tersebut hendaklah diletakkan di bawah ibu ataupun bapa yang beragama Islam. Dan keputusan fatwa ini diikuti di Sabah, negeri Sabah, ada fatwa di Sabah, ada fatwa di Sarawak, ada fatwa di Pang. Malangnya, pada pembacaan saya, tidak semua negeri mewartakan fatwa ini. Tapi kalau kita tengok dalam konteks hari ini, kita pun pening jugalah. Sebab ada negeri di Malaysia ni, sebab kita bidang kuasa undang-undang Islam ni, terutama sekali undang keluarga ni ikut negeri-negeri kan. Dia kata ada negeri yang membentukkan keizinan ibu dan bapa, dan ada yang negeri-negeri membentukkan keizinan ibu atau bapa. Ada yang ibu dan bapa, ada ibu atau bapa. Umpamanya di negeri Selangor perlu persetujuan kedua ibu dan bapa. Bagi negeri Kedah, Perak, bila persetujuan cukup dengan persetujuan salah satu dari ibu bapa. Jadi inilah yang menimbulkan isu ni, perkara ni lebih kompleks. Kita di peringkat persekutuan, kita ada kes Indira Gandhi masih mengikat sehingga hari ini, sebab Mahkamah Persekutuan tidak ada kes lagi yang dia keluarkan daripada keputusan yang telah dia buat terhadap Indira Gandhi. Tapi dalam peringkat negeri-negeri ni pun kita belum dapat selesaikan. Jadi apa yang saya nak cadangkan di sini, untuk kita nak merungkaikan masalah isu dan yang berbangkit ini, masalah dan isu yang berbangkit ini, yang pertama sekali kita tak bolehlah rely 100% nak selesaikan isu ni melalui undang-undang, melalui mahkamah. Kita perlu mengambil pendekatan, iaitu mengadakan orang tengah. Kita dah ada dalam konteks perceraian, tuntutan harta semua, kita ada orang tengah. Jadi mediasi. Maka kita mesti ada mediasi ni dalam aspek ini, supaya pihak-pihak yang terlibat itu, sama ada pihak lelaki ataupun pihak perempuan, itu pihak suami atau pihak isteri, pihak ibu atau pihak ayah, sama-sama duduk untuk kita selesaikan kemelut ni. Kenapa? For the sake of the children. Itu bukan awak ni, children ni. Masalah besar. Macam mana isu kalau dia nak belajar di sekolah, duk tak habis-habis selesai ni, kan? Betul. Yang kedua, kita mestilah menubuhkan mahkamah keluarga khas. Itu yang saya sebut di awal tadi. Betul. Kita kena tubuh mahkamah keluarga khas di bawah mahkamah sivil, dengan penubuhan satu jawatan kuasa khas yang ahli-ahlinya terdiri daripada yang arif dalam dua bidang. Orang yang faham undang-undang, yang arif dalam undang-undang syariah, orang yang faham juga dalam undang-undang sivil, duduk di bawah satu mahkamah keluarga. Jadi bila isu ni timbul, mereka akan mengambil satu pendekatan yang lebih holistik. Tapi hari ini mahkamah syariah, orang Kelantan panggil mahkamah syariah suku, mahkamah sivil suku. Maknanya mahkamah syariah dan mahkamah sivil berasingan. Walaupun adanya pindaan yang berlaku pada Seksyen 51/164/2017,
kes ni tak dapat diselesaikan sehingga hari ini. Okey. Kemudian saya juga mencadangkanlah hakim Mahkamah Sivil hendaklah bersidang dengan hakim Mahkamah Syariah apabila kes-kes mengenai undang-undang Islam dibangkitkan dalam Mahkamah Sivil. Jadi kalau kita tidak boleh mengambil pendekatan, duduk sekali. Duduk sekali. Dan akhir sekali hakim Mahkamah Syariah, ini cadangan yang saya rasa ekstrim lah. Iaitu hakim Mahkamah Syariah boleh dipinjamkan ke Mahkamah Sivil apabila ada keperluan. Kerana hakim-hakim Mahkamah Syariah yang ada hari ini ramai juga yang berkurusan LLB Honours. Betul. Mereka pun faham undang-undang sivil. Bukan tak faham. Tahu. Jadi kalau ada keperluan, dipinjamkan ke Mahkamah Sivil. Mungkin hari ini kita kena buat sedikit pindaan kepada perkara 122B dan juga 123 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Daripada 4 cadangan yang saya kemukakan, saya suka pendekatan yang saya panggil menjadi orang tengah. Orang tengah inilah yang selalunya dapat meredakan kemelut keadaan tanpa perlu kita pergi see you in court. Mana boleh semua selesai di mahkamah. Jadi complicated lagi nanti. Jadi kerana itu peranan orang tengah ini sangat penting dan ini telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana beliau banyak kali menjadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah, tak perlu bawa pergi mahkamah pun untuk selesaikan isu. Jadi isu yang begini janganlah kita jadikan sebagai satu bahan polemik untuk kita memporak-perandakan antara orang Islam dan bukan Islam dan mengapi-apikan bahawa undang-undang Islam tercabar. Kita sama-samalah kita bantu bagaimana kita mengatasi perkara ini supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni dalam aspek apabila perkahwinan itu dibuat secara asalnya di bawah sivil, kemudian salah seorang masuk Islam dan ini dapat diselesaikan di bawah Seksyen 51 Akta 164 Pindaan 2017. Dalam masa yang sama, penentuan kanak-kanak, especially penentuan agama kanak-kanak bawah umur, perlulah diambil pendekatan yang amat penting iaitu the welfare of the children, kebajikan kanak-kanak tersebut. Itu saja Syafiq. Masya Allah kan. Walaupun soalannya itu orang kata ringkas tapi penjelasannya begitu panjang lebar kan. Yang perlu kita faham sebenarnya sebab undang-undang ni dia ada pecah-pecahannya kan. Enactmentnya, sectionnya dan semualah ada berkaitan di situ dan kita tengok di sini kita dapat belajar sesuatu lah tidak semua kes yang boleh bergantung kepada undang-undang semata-mata kan. Dan perlunya ada sama-sama kesepakatan dan kesatuan supaya setiap satu kes tu dapat diselesaikan dengan cara baik, adil dan mengikut syariat, terutama dalam agama Islam. Itu yang penting. Masya Allah. Terima kasih Datuk atas perkongsian ini. Saya kira sangat bermanfaat. Banyak kita belajar, banyak kita faham. Moga dapat kita jadikan rujukan. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang nak tonton, dapatkan rujukan. Boleh saja layari di Facebook IKIM, YouTube IKIM. Boleh sama-sama hayati lagi. Datuk, terima kasih banyak. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Semoga baik-baik apa saja urusan Datuk, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bola Bicara kita menerusi platform online kita. Masya Allah, yang like, komen, share tu kan, teruskan berada di platform di situ online kita dan boleh sama-sama hayati. Terus saja ke telefon talian online boleh dapatkan info yang berguna, yang bermanfaat. Okey, dan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tawau 100.7 FM. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmil Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmil Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis Bola Bicara. Siapa cepat dia dapat. Oh! Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana.
Kini, kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad, tertakluk kepada terma dan syarat. Ayuh kita, lipat gandakanlah rezeki kita dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke